Alhamdulillah, pertama kali marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan buah kurnianya dengan iman dan Islam, dimakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini untuk kita mengikuti satu kuliah yang mana sepatutnya pagi ini diisi oleh Al-Fadhil Syekh Muhammad Zainal Nasri, guru kami. Tapi disebabkan beliau ada mengui nak ke Kuala Lumpur dan tengah-tengah tu ada majlis, jadi diminta pada saya untuk ganti. Dalam dunia. Dan saya tolaklah kami semalam dan sampai pagi ini di Kuala Lumpur. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan waktu yang ada ketika ini adalah suatu yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi saya pun terfikirkan nak buat apa pagi ni. Saya ambil kitab, sempat sampai kitab Matabai karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Jadi saya kira saya bacalah salah satu daripada hadis daripada Matabai ini. Jadi kita mengambil perkataan dan manfaat daripada tulisan Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada ketika ini akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tuan-tuan, kalau kata ada yang hafal ini hadis yang ke-24. Kalau siapa-siapa ada dalam bawa kitab atau macam mana, kita tengok hadis yang ke-24. Di mana hadis ini dia cerita pada kita berkenaan dengan akidah sebagai seorang muslim. Hadis yang mana dinamakan sebagai hadis kursi. Hadis kursi ini yaitu kata-kata daripada Allah Subhanahu wa taala yang diterjemahkan dengan bahasa dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang ke-24, Mu'adh bin Qal an Abi Zabr الغفاري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عامل إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في كل شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أفكر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من كل شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم. Hadis yang cukup panjang, tapi tak apalah kita urai satu persatu. Ya. Daripada Abu Dzar Al-Ghifari
nak berdagang dekat Mekah, maka Abu Zar dan juga geng dia, Abu Zar yang geng akan tahan pedagang tersebut rompak barang yang nak dagang ini. Itu ketika mana sebelum daripada dia meluk agama Islam. Abu Zar ni ketika mana dia meluk agama Islam, maka dia di antara orang yang mana banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Bahkan dia adalah di antara sahabat-sahabat yang banyak disebut nama dalam hadis dan juga Abu Zar. Abu Zar ini hebatnya orang yang mana apabila di zaman jahiliyah dia dalam keadaan yang jahat, kalau kita bukan jahat, perampok. Tapi apabila masuk ke dalam agama Islam, dia yang merupakan orang yang mana memperjuangkan Islam bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Sebab itulah Nabi Muhammad ada menyebutkan bahawa khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Sebaik-baik kamu di zaman jahiliyah adalah sebaik-baik kamu ketika mana masuk ke dalam agama Islam. Sama seperti mana sejarah yang berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika mana Sayyidina Umar sebelum zaman Islam, di zaman jahiliyah dia merupakan orang yang mana menentang kuat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah ya Tuhanku, gabungkanlah Islam dengan salah satu daripada dua Umar. Umar yang pertama adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang kedua adalah Amr bin Hashim, disebut sebagai Umar. Amr bin Hashim bin Hisham, maaf. Yaitu dengan edaran yang kita kenal adalah Abu Jahal. Rasulullah minta kepada Allah supaya Allah kuatkan Islam ketika di zaman tersebut dengan salah satu daripada dua Umar, Amr bin Hisham iaitu Abu Jahal dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu Allah makbul doa tersebut. Allah memilih Umar bin Khattab bila dia masuk Islam, maka Sayyidina Umar merupakan di antara orang yang mana berjuang bersama dengan Rasulullah SAW. Bahkan dialah yang sanggup untuk mempertahankan Nabi sehingga titisan darah yang terakhir. Ini Sayyidina Umar. Maka Nabi menyebutkan bahawa orang yang sebaik kamu di zaman jahiliyah adalah di kalangan dia apabila masuk Islam dia akan menjadi orang yang terbaik di dalam Islam. Baik, itu sama macam Abu Zar al-Ghifari. Daripada Rasulullah SAW pada meriwayatkan daripada Tuhannya bahwasanya berkata, Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas dirimu, kata Allah. Aku mengharamkan kezaliman ke atas dirimu, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman ini adalah sesuatu yang diharamkan di antara kamu, di antara sekalian manusia. Fala tazalamu, dan janganlah kamu saling zalimi antara satu sama lain. Tuan-tuan, zalim ini maksudnya apa? Zalim ini maksudnya adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu nama zalim. Buku ni sepatutnya dibuat adalah untuk dibaca. Tapi apabila buku ni kita balik ke rumah, jadikan buku ni sebagai pelapis untuk nak tidur, letak lapis untuk kita nak tidur, maka itu nama zalim. Sebab meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kita pakai kasut tu dipakai di kaki, tapi kita ambil kasut tu, kita pun mengetuk. Meletakkan pada bukan tempatnya, nama zalim. Itu bangsa yang juga kasut. Kepiah ni dibuat untuk diletakkan di atas kepala. Kita ambil kepiah, buat lapis punggung dengan asrama. Maka itu namanya adalah zalim.
Maka kalimah la ilaha illallah tadi ini menuntut kepada kita untuk melakukan beberapa perkara sebagai tuntutan apabila masuk dalam agama Islam. Kalimah tersebut bukan hanya sekadar kita ucap kemudian habis, tapi dia ada tuntutan yang mesti kita laksanakan. Saya nak cerita di zaman Nabi Muhammad SAW ketika mana Nabi nak berdakwah kepada orang ramai untuk masuk ke dalam agama Islam. Nabi bertemu dengan satu ward yang mana golongan ini mereka nak buat, mereka ni nak melakukan haji di Mekah, iaitu di kalangan Bani Syaiban. Nabi masuk ke dalam khemah Bani Syaiban, bertemu dengan ketua kepada Bani Syaiban, ajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Aku ni merupakan pesuruh Allah. Aku datang ini membawa satu agama fitrah kepada manusia, iaitu agama ini merupakan agama yang menarik orang yang miskin dan orang yang kaya. Agama ini menjaga akhlak yang mulia. Maka marilah sama-sama kita memeluk agama Islam. Lalu kata Bani Syaiban, wahai Muhammad, ya Muhammad, benar apa yang kamu bawa sekarang? Lalu Rasulullah SAW mengatakan bahawa aku membawa kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pemimpin Bani Syaiban ini kata kepada Rasulullah SAW, hadza amrun yukrihul muluk idza tuharibaka al-arab wal ajam. Kalimah inilah yang akan menyebabkan kamu akan dimarahi oleh seluruh kerajaan. Kamu akan dimarahi oleh seluruh kerajaan. Idza tuharibaka al-arab wal ajam, kalau kamu tetap bawa kalimah ini, kalimah la ilaha illallah, maka pasti kamu akan diperangi oleh seluruh negara-negara Arab, bahkan negara-negara yang ajam, yang bukan Arab pun akan menyerang kamu disebabkan kamu membawa kalimah la ilaha illallah. Apa tanda tuan? Bani Syaiban tidak mengerti pun penggunaannya kalimah la ilaha illallah, tapi dia faham apakah maksud kalimah tersebut dan dia faham apakah tuntutan daripada kalimah tersebut. Dia faham, akhir sekali disebut pada Rasulullah kesan kalau kata Nabi bawa kalimah tersebut, Nabi Syaiban kepada orang ramai, maka Nabi akan diperangi oleh pemerintah kerajaan. Kisah yang kedua berlaku kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan dia merupakan di zaman jahiliyah dia merupakan orang yang menafsir tentang Rasulullah SAW. Waktu Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun, maka antara perancang untuk nak menggagalkan dakwah Rasulullah adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini dia adalah pembesar Mekah. Kita sebut dia sebagai PM, Perdana Menteri Mekah. Abu Jahal Abu Sufyan. Ketika mana Rasulullah SAW berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah, maka perancangan daripada Abu Sufyan untuk mengambil kesemua harta umat Islam yang ditinggalkan di Mekah dijual di Syam. Umat Islam yang tinggal di Madinah tahu berita tersebut, akhir sekali marah. Akhir sekali berlaku peperangan Badar, peperangan dalam Islam yang pertama tahun yang ke-7. Sebab Islam menjaga maruah. Apabila ada orang ambil barang tanpa keizinan jual, akhir sekali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan umat Islam untuk berperang. Perang Badar berlaku disebabkan Abu Sufyan. Perang Uhud juga merupakan perancangan daripada Abu Sufyan kerana kalahnya kaum musyrikin Mekah dalam peperangan Badar. Peperangan Badar juga merupakan perancangan daripada Abu Sufyan. Bahkan Abu Sufyan ketika mana dalam peperangan Badar, dia sebagai panglima perang. Dia sebagai panglima perang di hadapan sekali menentang Rasulullah SAW. Apabila tahun pembukaan kota Mekah, tahun yang ke-8 Hijrah, Rasulullah
mengucap kalimah syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abu Sufyan di hadapan Rasulullah ketika mana nak mengucap kalimah tersebut, dia pada muka. Sebab apa? Sebab Abu Sufyan tahu apa kedudukan kalimah la ilaha illallah, bukan hanya sekadar ucapan biasa. Sebab itulah dia risau nak sebut kalimah la ilaha illallah. Dia tak mengerti pun kalimah tersebut macam mana. Tapi dia apabila berbahasa Arab, dia faham kalimah tersebut dan dia tahu apa kedudukan. Tuan-tuan, kita ni orang Melayu, kita mengucap dua kalimah syahadah. Bahkan dalam setiap kali sembahyang kita mengucap dua kalimah syahadah, tapi terkadang kita tak tahu apa kedudukan daripada kalimah tersebut. Ini yang cukup bahaya. Perkara ini yang cukup bahaya. Antara kedudukan daripada kalimah tersebut adalah wajib untuk kita melaksanakan segala apa yang Allah suruh dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Nak tahu apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang adalah berpandukan kepada Al-Quran dan juga hadis. Bahwa Al-Quran, tuan-tuan, kita kena ambil Al-Quran secara keseluruhan. Tak boleh kalau kita ambil Al-Quran ini setengah-setengah. Mana-mana yang kena dengan kita ambil, mana-mana yang tak kena dengan kita, tak boleh. Mesti mengambil secara keseluruhan. Itu yang dimaksudkan dengan keimanan dengan kitab Allah. Ada orang yang mana ketika mana dia nak tidur, dia baca ayat kursi. Sebab apa? Ayat kursi ini adalah satu ayat sebagai pendinding. Pendinding diri dia. Dia tahu bila main ke kuliah, ustaz sebut sebelum tidur maka baca ayat kursi, sebab ayat kursi ini boleh jadi sebagai pendinding kita daripada dikacau oleh syaitan dan jin. Dia pun baca, mereka risau takut kena tindih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai la tujuh badan kecuali kemaluan tubuh dan juga tapak kaki. Ustaz sebut dia aman dan rumah. Dan dia yakin dengan ayat tersebut. Dia beriman dengan ayat tersebut, dia aman dengan ayat tersebut, dan dia yakin dengan kekuasaan yang ada pada ayat tersebut. Buka surat sebelah, ada satu ayat yang mana cerita berkenaan dengan bab riba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan perkara-perkara riba. Tinggalkan riba, jauhilah riba. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu di kalangan orang-orang yang beriman. Dia pun fikir, riba macam mana? Susah kalau kita riba. Kalau kita tak buat sistem macam ni, habis rugi. Macam mana? Tak apa-apa, semua orang dapat, kita buat. Macam tu pula. Maksudnya ada sebahagian daripada Alkitab yang beriman, ada sebahagian daripada Alkitab yang dia rasa macam tak kena dengan keadaan, dia ubah. Tak apa-apa, semua orang dapat, kita boleh buat apa? Riba. Maka tuan-tuan, ini adalah sama seperti mana sifat yang Allah gambarkan bagi golongan Yahudi dan juga golongan Nasrani. Apabila mereka menjadikan sebahagian daripada Al-Quran sesuai dengan diri mereka, dan sebahagian daripada kitab Injil dan Taurat sesuai dengan diri mereka, sebahagian tak sama. Allah sebut dalam Al-Quran, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd." Adakah kamu ingin beriman dengan sebahagian daripada Al-Kitab dan tidak beriman dengan sebahagian daripada Al-Kitab? Tuan-tuan, saya nak cerita satu kisah yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW ketika mana Nabi menyerang satu perkampungan. Kemudian dapat tawanan. Salah seorang daripada tawanan yang banyak tersebut adalah seorang wanita. Dia ini adalah keturunan daripada Aqwa'i. Aqwa'i adalah seorang rahim. Seorang rahim yang beriman betul dengan ajaran Nabi Isa AS. Maka cucu dia ada seorang perempuan ni kena tawan. Rasulullah jumpa dengan dia, tanya latar belakang dia, perempuan dia merupakan keturunan seorang rahim yang terkenal. Lalu Rasulullah SAW tahu kata apa dia masih lagi ada yang bernama Ali bin Hatim.
Lalu Rasulullah kata kepada perempuan tersebut, pagi Adi datang sana. Pagi mungkin abang kamu datang berjumpa dengan Adi. Datang keputusan sekali Adi ini datang berjumpa dengan Rasulullah. Pertama sekali apabila Adi berjumpa dengan Rasulullah, Nabi kata apa? Ya Ali, ikrah anka hadha salib. Wahai Ali, buang salib yang ada di dada kamu. Lalu Rasulullah membaca salah satu daripada ayat dalam surah At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Kristen ini mereka menjadikan pemimpin-pemimpin mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ali menegur Rasulullah, "Ya Muhammad, bila masa pula kami ini menyembah pemimpin kami? Bila masa pula kami ini menyembah rahib kami? Kami sembah Allah. Kami bukan sembah pemimpin. Kami bukan yang menjadikan rahib kami sebagai Tuhan." Lalu Nabi kata apa? Ya betul apa yang disebut. Tetapi apa yang disebut oleh Allah dalam kitab Injil, pemimpin kamu ambil, tengok mana-mana yang kenal dengan dia, dia ambil, mana-mana yang tak kenal dengan dia, berbincang dengan rahim, akhir sekali rahim ubah. Dan kamu orang-orang Kristian mengiyakan apa yang rahim disebutkan. Sebagai contoh dalam kitab Injil, hukum di mana Allah mengharamkan Arab. Lagi dalam cuma singkat sudah bincang dengan rahim. Tak apa kita ubah, kita bincang. Lalu diberitahu kepada orang Kristian bahawa Arab ini hukumnya adalah halal. Bahkan orang Kristian mengiyakan bahawa Arab tersebut adalah halal. Nah, siapa Tuhan? Allah Tuhan ataupun pemimpin sebagai Tuhan yang benar-benar untuk nak mengubah apa yang diputuskan oleh Allah dalam kitab Injil. Di dalam keadaan yang terkejut dan juga kesal, akhir sekali mengucap kalimah syahadah di hadapan Rasulullah SAW. Tuan, sama dengan keadaan kita. Sebagai contoh ketika mana Allah sebutkan dalam Al-Quran bahawa haraman judi. Innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya hanya saja arak, judi, giling nasi merupakan najis daripada amalan syaitan. Tinggalkan perkara tersebut. Para ulama mengatakan bahawa hukum berjudi adalah haram. Tiba-tiba pada hari ini ada beberapa pihak yang mana mengatakan bahawa judi tak apa, kalau kita ada lesen halal, kalau lesen tidak angkat sendiri. Macam tu juga. Jadi kita yang di bawah ini kalau mengiyakan apa yang disebut tadi, maka samalah keadaan kita seperti mana golongan Kristian, Nasrani yang mana mengiyakan apa yang disebut oleh pemimpin di kalangan mereka. Maka sebab itu tuan, maka kalau kita mengiyakan, maksudnya kita melakukan kezaliman. Itu maksudnya. Maka tuan, faham kita di sini bahawa apa yang Allah suruh, apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka kesemuanya merupakan fitrah bagi seorang manusia. Dan juga kita wajib melaksanakan semuanya tanpa sebarang pertikaian. Dan tuan, hari ini kalau kita tengok sejak budak ni minggu ni lah, heboh dalam surat khabar ada cerita penggunaannya raju cantik yang berani melawan fatwa daripada mufti. Betul macam? Dia kata apa? Dia cerita dia ada pertandingan raju cantik ni yang saya baca. Ada pertandingan raju cantik peringkat Malaysia. Finalis dia 20 orang. Ada berbagai 20 orang itu ada 4 orang yang mana mereka ini merupakan Melayu Islam. Nak masuk pertandingan itu. Apabila fatwa kedua kata hukum adalah haram, dengan menggugurkan penyertaan, digugurkan penyertaan, akhirnya sekali 2 orang yang berbagi lagi 2 orang tetap berlawan nak masuk juga. Nak masuk juga. Tuh, nak masuk juga. Baik. Jadi kita tengok di sini, seolah-olah orang yang tetap nak masuk dulu, dia kata apa? Antara yang disebut seolah-olah dia kata apa? Tak sesuai hukum kata orang Melayu
Islam masuk dalam syariat ini tak sesuai dah. Kenapa? Zaman dulu tak apa, zaman dulu tak sesuai. Kita sekarang dah hidup bebas. Nak masuk boleh, tak masalah. Pandangan dia. Nampak? Dan dia seolah-olah menganggap bahawa arahan ataupun pengalaman yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti itu seolah-olah ini adalah arahan Mufti, bukan arahan Allah. Seolah-olah itu tuan. Maka ini yang dimaksudkan bahawa apabila masyarakat kita tak diterapkan berkenaan dengan akidah dalam hati, tak diterapkan berkenaan dengan dosa pahala, tak diterapkan berkenaan dengan syurga neraka, maka akhir sekali kita risau masyarakat kita akan jadi seperti mana yang kita baca dalam surah Khabar al-Qur'an. Apabila sanggup untuk mempertikaikan hukum Allah Subhanahu wa taala, antara yang dipertikaikan dia kata apa? Kami bukan yang pakai baju bikini pun. Kami nak masuk pun pakai baju renang. Dia anggap kita macam baju renang juga orang. Pasal apa? Pasal mesti tak keluarkan apa-apa fatwa berkenaan dengan tu renang boleh pula dia renang. Pakai baju ketat masuk dalam air, bangun-bangun bukan apa tu, tak ada apa-apa. Tu suka okey pula. Pakai seluar pendek. Pakai baju nampak dengan tak haram. Maka tuan-tuan, ini antara perkara yang pengajaran boleh kita ambil daripada perkara tersebut. Apa poinnya? Kita mesti didik masyarakat supaya kenal dengan akidah Islam, tanam kenal dengan dosa pahala, syurga dan neraka. Dan apabila masyarakat kita faham kenal dengan perkara ini, dia tak fikir kenal dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang mempertikaikan hukum Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Quran dan hadis, dia tak sesuai ni nak buat zaman sekarang ni. Sebagai contoh, maka itu yang dikatakan sebagai zalim. Akhir sekali dia ambil undang-undang yang di luar daripada agama Islam, undang-undang sekuler. Dia ambil undang-undang barat, dijadikan sebagai dasar, maka dilaksanakan perkara tersebut dianggap seolah-olah macam undang-undang ini adalah yang paling adil, yang paling baik. Padahal itu yang dikatakan sebagai zalim. Satu lagi tuan-tuan, yang disebutkan sebagai zalim juga adalah kita ketika mana kita sembahyang, kita baca doa minta daripada Allah, ketika mana kita baca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Jalan yang benar yang Kau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang Kau berkati, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat, muka dan sesat. Apa yang dimaksudkan oleh Allah? Ghairil maghdubi 'alaihim, dan juga ad-dallin. Siapa golongan yang dimurkai oleh Allah dan siapa golongan yang sesat? Golongan yang dimurkai oleh Allah ada tafsiran para ulama. Pertamanya mengatakan bahawa orang yang dimurkai oleh Allah adalah tiga golongan Yahudi. Apabila golongan Yahudi ini, buat Yahudi, mereka bila dengar kata ada Nabi, ada Rasul, mempertikaikan apa yang Nabi bawa, mempertikaikan apa yang Rasul bawa, akhir sekali tak percaya kalau dia cuba untuk membunuh Nabi tersebut. Maka mereka ini adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sebab tak percaya dengan Nabi dan Rasul. Ad-dallin adalah tafsiran para ulama mengatakan bahawa ini merupakan golongan Nasrani yang mana sifat mereka ini mengagung-agungkan Nabi, sehingga mereka mengatakan bahawa Nabi Isa AS merupakan anak Tuhan. Lebih kurang tadi kurang sangat, ini lebih sangat. Maka ini adalah golongan yang sesat. Tafsiran kedua, tuan-tuan, ghairil maghdubi 'alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mana mengaji berkenaan dengan agama, ajar masyarakat berkenaan dengan agama, tapi ajak masyarakat berkenaan dengan agama ini tak habis. Dia ajak tak habis. Dia cerita dengan orang zalim, tapi zalim yang dia cerita tu apa dia? Zalim ni macam mana? Zalim ni apabila kita buat fitnah pada orang, itu zalim. Zalim ni apabila kita curi barang orang, itu nama zalim. Zalim ni apabila kita buat aniaya pada orang, itu namanya adalah zalim.
Zalim ni apabila kita buat sihir pada orang, kena orang, maka tu namanya adalah zalim. Tapi tuan-tuan, dia tak sebut bahawa tak laksana hukum Islam itu adalah budak zalim. Dan itu kita sebut. Dia sebut hanya sekadar zalim ni peringkat yang biasa sahaja. Maka tuan-tuan, maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai oleh Allah apabila dia syarahkan kepada masyarakat, diajarkan masyarakat penggunaan agama, tapi ajar tak habis. Orang yang tidak melaksanakan hukum hakam Allah itu tak dilapangkan sebagai zalim, bahkan tak diceritakan kepada masyarakat bahawa itu merupakan kezaliman yang utama pada hari ini yang wajib untuk ditetapkan. Baik, itu maghdubi alaihim, orang yang dimurkai oleh Allah. Golongan yang kedua, ad-dhalin, orang yang menentang mengaji agama. Dia mengaji biasa-biasa, tetapi bila bersyarah di depan masyarakat dalam keadaan hebat. Orang dengar Allah, hebat sekali. Tapi rupa-rupanya apa yang disyarahkan itu adalah perkara yang mana tidak ada asal. Maka tuan-tuan, ini adalah golongan yang sesat. Baik, dia tak mengaji agama pun, datang belakang dia pun tak ada mengaji agama, pokok dah. Dia pergi dekat pondok ke, pokok dah. Kalau kita dia mengaji di madrasah-madrasah luar negara, madrasah yang Islami, tak ada apa. Tapi di hadapan masyarakat hebat bercakap berkenaan dengan bab. Di hadapan masyarakat hebat bercakap berkenaan dengan hukum hakam Islam. Bahaya tuan, golongan yang kedua ini di mana Allah nyatakan sebagai golongan yang sesat. Maka kita minta hidayah kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita, dijauhi daripada dua golongan tersebut. Orang yang mengaji agama tapi cerita pada masyarakat tak habis agama, orang yang menetap mengaji agama tapi mulut dan cerita pada masyarakat berkenaan dengan agama Islam. Baik, maka Allah Subhanahu wa taala mengharapkan perkara yang zalim sesama masyarakat. Kita manusia. Baik, seterusnya ya ibadi. Ya ibadi, kullukum dhalim illa man hadaytu fastahduni. Ahdikum. Wahai hamba-Ku, kamu semua ni adalah orang yang sesat. Semua ni adalah orang yang sesat, melainkan mana-mana mereka yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, minta hidayah kepada aku. Ahdikum, aku akan pasti bagi hidayah kepada kamu. Tuan-tuan, kita sedar atau tidak, dalam tempoh sehari semalam kita solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita solat 5 waktu kali ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah berikan hidayah kepada kita. Kita baca dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang benar. Kita baca kepada mana? Sebanyak bilangan rakaat. Paling kurang kita kira subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, campur semua sekali sama dengan 17. Maka tuan-tuan, kita baca mohon daripada Allah berikan hidayah kepada kita dalam surah Al-Fatihah sebanyak 17 kali. Ketika mana kita duduk di antara dua sujud, kita doa kepada Allah, wahdini wa'afini wa'afani, tunjukkan kepada aku jalan yang benar, berikanlah kesihatan kepada aku dan ampunkanlah dosa aku. Bagaimana kita minta? Sebanyak bilangan rakaat. 17 ketika Fatihah, 17 ketika duduk di antara dua sujud. Waktu salat subuh kita angkat tangan berdoa dulu, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah yang Maha kami, berikan hidayah kepada kami seperti mana yang telah Kau berikan, seperti mana orang-orang yang telah mendapat hidayah daripada Engkau. Sekali campur kesemuanya sekali. Sekurang-kurangnya kita minta hidayah daripada Allah adalah sebanyak 35 kali peribuan. Tak kira lagi solat doa, tak kira lagi dalam doa kita selepas sembahyang, tak kira lagi solat tarawih kita, tak kira lagi solat rawatib kita. Banyak kali minta hidayah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut dalam muka surat yang pertama, Allah ajar kepada kita supaya minta hidayah daripada Allah. Surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Allah jawab dalam muka surat yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang demikian merupakan Alkitab, tidak ada keraguan padanya, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Allah jawab, nah hidayah ikut Al-Quran. Tapi bagaimana menjadikan
kehidupan kita yang lain daripada Al-Quran. Bagaimana menjadikan sistem kehidupan kita ambil daripada Barat, bukan sunnah Rasulullah SAW. Maka dari itulah kita terhalang, terhijab daripada mendapatkan jaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena ambil Quran tuan. Ini bersempena dengan nuzul Quran. Kita hari ini hari yang ke-19 Ramadan. Dekat sekarang nuzul Quran 2 hari lepas. Kita pula bulan Quran, bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran. Maka kita jadikan Al-Quran ini adalah sebagai bantuan kita, jadikan ia sebagai syariat dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, Quran ini dia kalau betul hanya sekat tulisan, maka dia bukan nama syariat. Tulisan bukan nama syariat, itu adalah buku panduan. Kita ambil baca buku bacaan, bahan bacaan. Tapi yang dikatakan sebagai syariat daripada Al-Quran, apabila ianya terlaksana dalam masyarakat, maka barulah nama syariat. Barulah dikatakan sebagai syariat Islam. Apabila ia terlaksana dalam masyarakat, nampak seolah-olah masyarakat Al-Quran ini bergerak dalam masyarakat. Tuan-tuan, kipas ini, waktu kita beli itu dalam kotak, nama kipas ini, nama kipas ini tapi tak sempurna. Kipas, pasal apa? Ini tak pasal. Dia tak pasal ini malah tak pasal. Tapi apabila kita pasang kipas ini, picit Swiss angin, kipas pusing, kita pasang lagi, barulah nama ini kipas ini. Aduh. Kita beli lampu menton untuk dalam plastik ini, memanglah lampu menton, tapi tak sempurna lampu dia. Pasal apa? Tak pasang lagi. Bila kita pasang di rumah kita, picit Swiss ada dia tadi, lampu menyala, bercahaya, barulah kata, oh ini lampu. Ini yang kita bangun lampu itu. Maka samalah seperti mana Al-Quran. Al-Quran kalau hanya sekadar tulisan dalam Al-Quran, maka tak nama lagi Islam itu adalah sebuah agama syariat. Yang kata agama syariat apa dia? Apabila yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, dilaksanakan dalam masyarakat, barulah ia dinamakan sebagai syariat Islam. Siapa yang berjuang Tuhan? Kita yang menjaga. Baik. Kita risau kata-kata kita pada hari ini apabila menjadikan Al-Quran adalah sebagai hanya sekadar bahan bacaan, tapi bukan satu syariat kepada Allah. Dalam satu ayat Quran surah Al-Furqan ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa taala merekodkan rintihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermohon kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Telah berkata Rasul, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaum aku telah menjadikan Al-Quran adalah sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Apa maksud Quran ditinggalkan dan mahjura? Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam Tafsir Al-Azim, mengatakan bahawa al-mahjura terdapat 4 kumpulan, 4 golongan. Tuan-tuan, kita cek buku kita duduk dalam 4 kumpulan itu ada macam mana. Golongan yang pertama, apabila mereka ini tidak beriman dengan Al-Quran, orang Hindu, orang Cina, orang kafir, maka mereka yang tak percaya dengan Al-Quran tergolong dalam golongan yang meninggalkan Al-Quran. Golongan yang kedua yaitu mereka yang beriman dengan Al-Quran, yu'minuna bil Quran wa la yaqra'una bih. Mereka beriman dengan Al-Quran tapi tak baca Quran. Orang yang beriman dengan Islam, yakin tak Quran ni buku panduan, yakin tak kita dari Allah, yakin baca. Jangan baca juga, baca Quran ketika mana ada kematian. Waktu bila ada balik mati, dia ambil Quran dan balik tiup. Pada apa tu? Baru nak baca Quran. Ketika mana ada berita tahlil, dia ambil Quran, baru nak baca Quran. Waktu tu baru baca Quran. Dalam tempoh sehari-harian, Quran tak dibaca. Contoh saya cerita satu kisah yang berlaku ke atas pengalaman saya. Dulu masa sebelum pergi ke Mesir, masa kali di Al-Ustaz, di rumah sewa. Kami rumah sewa di geng-geng sekolah agama, sekolah Batam Al-Ustaz. Jadi satu keadaan di mana ada satu rumah yang dekat dengan rumah sewa kami,
Jalan-jalan lagi tengok-tengok tepi dia lubang, dia tukar kaki jalan tu patah kaki mati. Yang risau lah sekali, tak lari nak keluar. Dia masuk dalam rumah, lari masuk dalam bilik, dia buka. Dia buka dia tengok-tengok, buka dia penuh dengan merah. Jin dia ambil itu, tonyong buka. Tonyong, tak faham. Dia ambil itu, lukis kan? Lukis. Tonyong tahu kan? Dia ambil hijau tu, dia tonyong merah pula, tapi tak tahu apa. Dia tonyong, buka, buka. Dia lari ke bilik yang lain, sambil dia buka, di bilik yang lain dia buka dia, tengok-tengok depan dia, atas katil, jin ambil cadar buat replika mayat. Ni kira kacau daripada depan ni, gentleman kan? Tak ada kacau, bukan kacau yang rasuk tak, kacau daripada depan. Dia ambil cadar, dia buat replika mayat, nah depan mata. Kita pun risau, masuk bilik, buka, nah ada replika mayat, ada seorang macam jenazah, takut tak? Dia tutup muka, pergi lari ke tempat lain. Dia lari ke tempat lain, bukan tadi dia kali ke belah kiri. Dia kali ke belah kiri ni, tengok jin tu, dia ambil cadar ke tempat lain, dia buat replika mayat yang gantung. Dia berlaku di siasat, bukan iman yang atas hati ni terbang, dia tolak. Dia kali-kali tiba-tiba ada sini. Nanti jin, dia bukan setiap mata, dia betul. Dan sekali dua rumah semua dia bagi rumah semua, dia bagi yang jaga rumah. Dia bagi nanti tak terlaksana. Masa dia orang baca-baca sikit, dia buka sikit. Ada yang sikit, dia tahu yang kami ini dia jaga rumah. Bila kita dulu masa di sekolah, masa-masa kita beli ni, guru kita sebut kata kalau nak halau jin keluar dari rumah, maka baca surah Al-Baqarah. Ini amanah kita nak masuk dalam rumah yang baru, kita buat rumah yang baru ke, mau sewakan ke rumah beli ke, maka perkara pertama halau jin dan harus keluar dari rumah kita dengan membaca surah Al-Baqarah. Kami pun beriman dengan perkara tersebut. Akhir-akhir pergi ke rumah nak baca surah Al-Baqarah, minta jin. Kami nak baca Quran ni, surah Al-Baqarah ada Quran. Jin itu masuk dalam dia cari Quran. Dia bagi kita ni Quran, dia kata apa? Dia kata, minta maaf no, Quran ni tiga saya buat. Tahu saya jujur. Bila jatuh ni hilang, terkoyak hilang, tak tahu pergi mana. Quran ni dia macam terbuka macam ni. Anak minta maaf, tiga saya buat. Bila jatuh hilang. Kita waktu tu ke nak gambar, patutlah macam jin. Quran pun tak baca. Dalam rumah kalau betul baca Quran, maka Quran mesti ada Quran yang lain. Dekat kelas satu dia dalam rumah. Anak isteri, suami anak isteri, dia lagi. Maka Quran mesti ada banyak. Tak pun kalau Quran satu pun mesti lengkap penuh macam ni. Tapi tiba-tiba kulit pun tak ada. Judul satu pun hilang, tinggal judul tu ada ke bawah. Maka tuan-tuan, tak heran kalau ada macam ni. Kami dengan baca Quran pun tengok-tengok tiba-tiba kedua punya mangkuk tu daripada bawah bayi. Jin tu seorang macam ni punya mangkuk di bayi. Punya mangkuk main pun jin nak kacau macam kan. Tak apa kacau. Kita boleh heran ni. Baca Quran. Di Quran kita ini sebab Quran rumah tak ada surah Al-Baqarah. Ada surah Al-Baqarah tapi judul apa? Maka tuan-tuan, kita nak sekarang masyarakat kita tak mau di sini. Maka golongan yang kedua yang meninggalkan Al-Quran apabila mereka beriman dengan Al-Quran tapi tak baca Quran. Golongan yang ketiga apabila mereka ini yu'minu dengan Al-Quran wa yaqra'una bih wala yatadabbarun. Mereka ini beriman dengan Al-Quran, mereka baca Quran tapi tidak tadabbur makna Al-Quran. Dia hanya sekedar baca Quran. Setiap malam Jumaat dia akan baca Yasin. Pagi subuh dia akan baca surah Al-Baqarah. Malam sebelum tidur dia akan baca surah Al-Mulk. Tapi hanya sekedar baca, tak faham makna Al-Quran. Tuan-tuan, Al-Quran dia adalah salah satu fungsi dia adalah sebagai bahan bacaan. Tapi tak ada Al-Quran.
kami ini nak ambil Quran baca terjemahan habis. Kami baca terjemahan, tengok-tengok Quran tak baca. Kami tidur Quran tak baca. Tak baca saya. Macam mana? Saya bagi kata mudah contoh. Mudah lah saya. Setiap kali ada beliau, setiap kali ada pengajian, main ni. Sebab bila setiap kali ada beliau pengajian, ustaz ataupun syekh dia akan sebut apa yang terkandung dalam Quran, apa yang terkandung dalam hadis. Dari situ kita akan faham dah. Oh, Quran minta kita buat sekian-sekian. Oh, Quran harapkan kita untuk lakukan sekian-sekian. Maka itu pun dah memadai bagi kita untuk faham apa yang dikehendaki oleh Al-Quran dan hadis. Tapi tuan-tuan, kalau katakanlah pengajian banyak, kita pun tak ambil dah, tak main pun mengaji. Tak apalah, apa wakilkan kamu lelaki, apa hanya buat kerja ni teman-teman. Tak datang itu. Baik, tapi kalau kita ada alasan ataupun ada urusan lain, tak masalah. Tapi kalau tidak ada urusan lain, maka kita tuan-tuan tak kira daripada kecil atau besar, tua atau muda, kehidupan kita, pengajian kita tak akan habis. Sebab ilmu ni cukup banyak. Maka kita pun bila datang ke masjid, kadang-kadang bila ustaz dah sebut yang berkenaan dengan perkara tersebut, jadikan dia sebagai tazkirah. Kalau lah ni first time ustaz sebut macam ni, jadikan dia sebagai satu ilmu yang baru. Maka ni yang kita katakan sebagai kita nak hidayah daripada Allah. Baik, itu golongan yang ketiga. Golongan yang keempat kata Imam Ibnu Katsir bahawa mereka ini beriman dengan Al-Quran, baca Al-Quran, tak dapat makna Al-Quran, tapi tak amalkan apa yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran. Maka termasuk dalam golongan yang meninggalkan Al-Quran. Maka tuan, ni yang saya sebut macam tadi ni. Dia mengaji agama, dia faham berkenaan Al-Quran, dia tak dapat makna Al-Quran, tapi apa yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran tak terlaksana dalam masyarakat, dia pun tak ingat. Tak apalah, apa maksudnya dari mana? Hanya macam tu juga. Tapi bagi orang yang betul-betul beriman, bagi orang yang betul-betul faham berkenaan dengan kehendak Al-Quran, tuntutan dari masyarakat, maka dia tak boleh bersenyap melainkan mesti nak lihat syariat Islam tertegak di dalam negara. Itu adalah sifat orang yang beriman. Kita nak jadi seperti. Bahkan tuan-tuan, kita tak jadi golongan yang beriman apa dia beriman dengan Al-Quran, baca Al-Quran, faham maksud Al-Quran, bahkan amalkan apa yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Maka barulah kita katakan sebagai fastahduni, minta hidayah daripada aku, ahdikum Allah, aku akan berikan hidayah kepada kamu. Seterusnya, ya ibadi, kullukum jai'un illa man at'amtu fastat'imuni at'amtu. Wahai yang maha mampu, kesemua kamu ini adalah lapar, melainkan mana-mana orang yang mana aku berikan makanan kepadanya. Fastat'imuni, minta makanan dekat aku. At'imkum, aku pasti akan berikan makanan kepada kamu. Allah nak ajar kepada kita berkenaan dengan akidah kita, berkenaan dengan siapakah Ar-Razik, memberi rezeki. Sebab tuan-tuan, kadang-kadang kita ni kita merasakan bahawa seolah-olah rezeki kita ni adalah daripada majikan. Dan kadang-kadang kita ni bergantung harap dengan makhluk. Makhluk ni maksudnya bergantung harap dengan gaji. Pokok kalau kita melihat tu gaji tak dapat, ataupun kena sekat, risau macam mana nak bagi anak macam apa, nak bayar duit isteri, kemudian nak kena bayar yuran sekolah lagi, macam mana? Fikir baca risau. Untuk kita kena belajar. Maksudnya kena tanam dalam hati kita bahawa rezeki adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita rezeki ini adalah kerja Tuhan, kerja Allah. Kerja kita adalah untuk buat apa yang Allah suruh. Allah suruh jaga apa? Jaga anak, elok. Rezeki Allah yang akan letakkan. Untuk sini satu kisah. Satu kisah yang berlaku pada seorang pemuda ni. Dia ni ketika mana dia mengaji dengan seorang guru. Dalam kuliah macam kita kan, guru tersebut cerita berkenaan dengan Ar-Razzaq, Tuhan yang Maha memberi rezeki.
Allah yang beri rezeki, bukan yang makhluk yang beri rezeki, tapi Allah yang beri rezeki. Lalu dia keluar daripada majlis, habis majlis dia keluar. Dan sekali dia yakin dan percaya untuk nak uji diri dia. Dia berjalan masuk dalam hutan dalam keadaan tak bawa apa-apa makanan. Air tidak ada, makanan pun tak ada. Dia berjalan masuk dalam hutan sebab dia nak uji diri dia. Jumpa sungai, tak minum air. Jumpa pokok, tak makan minum. Jumpa daun yang boleh dimakan, tak makan. Jalan. Sampai dah dia tak larat, akhir sekali jatuh. Jatuh dia larat. Tiba-tiba kata Allah Subhanahu Wa Taala, rupanya dalam hutan ada satu kumpulan manusia yang mana mereka sesat jalan. Bila sesat jalan, jadi dia orang itu jalan. Akhir sekali nampak ada orang yang mana jatuh. Lalu salah seorang di kalangan mereka kata, ini ada orang misal ni. Jom pergi tengok. Bila bawa pergi tengok, rombongan ni angkat kepala riba ada bahawa tengok masih lagi tu. Cuma taklah tangan dekat kaki lagi. Akhir sekali salah seorang di kalangan mereka kata, dia lapar ni. Kan ambil air masuk ke dalam mulut dia. Orang yang tadi belajar yang tadi yang jatuh sebab lemah ni, bila dengar kata ada orang yang tuang air masuk dalam mulut, lalu dia kena mulut dia. Tak mau bagi air masuk. Tu punya tak mau. Akhir sekali di kalangan rombongan dia kata apa? Dia ni kena tarik ni. Kena sawat. Kena tarik itu yang dia kena mulut. Pegang pada buka. Orang pegang pada buka, tuang air masuk. Nah, last sekali bila habis peristiwa tu, dia pertama yakin bahawa memang Tuhan beri rezeki. Kalau kata Allah yang tetapkan rezeki tersebut, dapat. Walaupun kita usaha tak mau makan, walaupun kita usaha kena mulut, tapi Allah dapat. Dan yakin dan percaya, kita usaha macam mana pun, kalau Allah kata tak dapat, maka siapakah punca utama atau faktor utama yang beri rezeki? Allah beri rezeki. Maka ni yang nak terap pada hati kita. Nak terap pada hati kita bahawa bergantungan kita adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak cerita satu kisah ni berlaku dengan anak saya berlaku atas diri saya. Dulu waktu saya kahwin tengah kerja. Jadi perbelanjaan ketika bujang yang kahwin besok, waktu kita bujang kita relax, bayar di rumah sewa pun kursi jaga kuat. Satu rumah tu 6 orang. Kursi seorang dalam lebih kurang Indonesia RM100 cukup lah bayar rumah sewa. Tapi bila kahwin tu kita heran rumah mahal. Isteri kita dia relax. Dia duduk kerja kita, kewajipan bagi suami untuk memberikan nafkah kepada isteri, sediakan rumah. Maka rumah kita bayar semua. Duit dia bulan-bulan tu kita jadikan lagi. Maka duit ni kena banyak. Kita ni pun bila dah kahwin, ialah bis bagi makan bagi. Kita makan tak. Duit pun tak pernah ada. Tapi nak gaji. Waktu nak gaji. Betul pasal lagi banyak. Tapi saya waktu dah habis lagi, tunggu isteri masih lagi habiskan ijazah. Kemudian bila dah duit ada besar, buat dia kelas ni, buat duit jual. Kemudian buat sikit ada tulisan kitab buku jual. Maksud jual bukan nak jual buku tu tak, nak jual yang sikit, kita sikit bagi. Baik, jadi sikit-sikit boleh dah tanggung. Maksudnya bila kita berniaga duit, dapat sikit duit, hidup besar kalau gitu. Tapi dalam satu kali ada satu peristiwa ni, kita berniaga macam biasa. Bila kita berniaga macam biasa, tiba-tiba hari itu Allah bagi rezeki yang cukup banyak. Bahkan bila kita dapat
Boleh gabung 2 bulan. Boleh gabung 2 bulan hidup di Mesir. Itu berapa maksud? Kita bersyukur, alhamdulillah, Tuhan lagi ni rezeki kita, alhamdulillah. Lalu bila tengah dia balik tu, saya ingat dalam satu hadis dalam mata Al-Quran ini, hadis yang keempat dalam silap saya, ada cerita berkenaan dengan rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala apabila menciptakan anak di dalam rahim ibu, maka 4 bulan yang pertama itu Allah tetapkan, Allah suruh malaikat balik pada yang berkenaan dengan rezeki dia, ajar dia, kehidupan dia, bahagia ataupun buruk, akhirat ini semua syurga ataupun neraka. 4 bulan yang pertama sudah boleh rezeki. Selepas 4 bulan maka Allah akan tiupkan roh, maka anak dalam perut ini dia akan bergerak selepas 4 bulan. Masuk bulan kedua dia akan bergerak tenang roh. Jadi saya berfikir, tak menyentuh, sebutlah kat isteri, tak menyentuh, dia wah rezeki tu dia main banyak ni. Waktu tu tak menyentuh ni, tak menyentuh. Tapi selepas 2-3 hari tahu, tengok datang tanda yang tak menyentuh. Cek dia kata memang sah kata. Kita pun yakin dan percaya betul apa yang kita pergi ni. Apa dia? Tuhan yang beri rezeki. Bila ada anak, Tuhan tak letak rezeki pada anak tersebut. Tak risaulah kalau kata ada anak, rezeki tak risau. Sebab Allah dah letak rezeki anak. Kalau rezeki tak ada, mati. Apa yang kita yakin. Maka tuan-tuan, lagi bertambah rezeki kita, lagi bertambah anak, lagi bertambah rezeki kita. Kita ni nak kahwin, risau. Macam mana nak kahwin ni? Isteri nak beri makan apa? Tapi saya sembang dengan 2-3 orang, apa pakcik, apa ustaz-ustaz, dia cerita lah. Dia kata ketika mana bujang tu, kerja tak dapat, tak boleh duit apa semua. Tapi bila mana kahwin kan, 2 seminggu lepas tu, boleh dapat dia. Dia cerita. Tu yang kita kata sebagai rezeki ketika mana berkahwin. Maka tak risau kena dapat rezeki. Tapi buat apa yang Allah suruh. Allah kata jangan kabur. Kalau kabur hukum di atas haram. Bahkan kita tak ada berpasangan dengan perempuan, tak ada berpasangan dengan lelaki, kita kahwin. Bila kita kahwin, Allah tetapkan rezeki. Bahkan rezeki orang yang berkahwin ini lagi banyak berganda berbanding dengan orang yang tidak berkahwin. Orang yang ada anak, Allah punyakan anak kepada dia, Allah bagikan rezeki yang berganda berbanding dengan orang yang mana tidak ada anak. Ini keyakinan kita yang kita kena percaya lagi. Maka fasta'inuni, minta makanan daripada Allah, minta rezeki daripada Allah, at'imkum, pasti Allah akan berikan rezeki tersebut. Maka yakin dan percaya bahawa Allah dalam hadis ini nak ajar kepada kita bahawa keyakinan kita bahawa Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita. Itu yang kita akidah kita. Tuan-tuan, kita ni apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita tu, kesemuanya adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tetapkan baik, buruk, kesemuanya adalah daripada Tuhan. Sebab kadang-kadang kita ini teringat Allah, adapun kita nampak yang kita ini merupakan takdir daripada Allah lambat daripada peristiwa yang berlaku. Bila berlaku satu musibah sebagai contoh, kita ingat Allah bila ada. Kita ada yang baru dia kata baru. Kata private naik akan dalam raya lalu baru ni baru pakai 3 bulan. Tiba-tiba bila tengah bawah tu Cina main langgar tepi, bila main langgar tepi, bila keluar mereka marah Cina tu, apa bodoh dengan Cina, buat brek tak ada apa, laptop besar tapi brek tak ada, tak dipakai macam marah Cina. Tak apalah bincang-bincang dengan Cina tersebut, akhir-akhir pergi ke kedai bengkel. Bila sampai di kedai bengkel, kira-kira apa semua nak bayar selesai. Balik ke rumah, sampai di rumah tuan, lepas 2 jam baru tanya, Allah nak puji ni, Allah nak puji lagu aksiden, Allah nak puji. Ingat Allah bila lepas 2 jam, lepas 2 jam tu baru teringat Tuhan. Tanda betapa rupa-rupanya hati kita, didikan kita ini bila kena musibah ataupun bila berlaku peristiwa, tak ingat Allah lagi, dapat tak ingat.
Dia tak kuat ada masalah dia ni. Maka kita ni seolah-olah macam tu. Bila kena musibah, rumah terbakar. Bila kena musibah, rumah mati. Bila kena musibah, anak kita meninggal. Tak ingat Allah lagi. Ingat Allah bila dah tenang, bila dah lama sikit lepas 10 jam, baru teringat ni ujian daripada Allah. Maka tuan, kita kena usaha lagi. Kita kena usahakan lagi untuk didik hati kita, untuk ajarkan jiwa kita, iman kita bahawa apa yang berlaku ini adalah datang daripada Allah. Kena musibah, accident, bang, tuan ya, astagfirullah, aku dosa apa yang Tuhan nak aku dosa ni? Aku dosa apa ni? Rumah kita terbakar, anak kita meninggal, anak kita sakit, maka Tuhan nak buat apa yang apa dosa yang aku buat sampai ke Tuhan ujian macam ni? Itu baik ni. Ini yang kita nak. Masyarakat kita nak didik sini. Apabila buat akidah dia nampak syurga neraka, dosa dan pahala, maka kalau Allah berikan arahan, Rasul berikan arahan, maka sikit pun akan dikat. Kalau fatwa keluarkan, mufti keluarkan fatwa, sikit pun tak dikat. Pasal apa? Pasal fatwa yang dikeluarkan beryakin bahawa dia bukan arahan daripada mufti, tapi dia adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak. Benda ni yang kita nak ada dalam hati kita dan juga kita ada dalam jiwa masyarakat. Baik. Kemudian dalam hadis. Nabi orang tak apa. Kakak-kakak mana yang mampu lah. Ini hadis banyak. Sebab saya pun nak kena bergegas balik ke Malaysia. Baiknya mesti. Saya kena balik ke kita semula sebab petang ni ada forum peperangan Injil Ibrah daripada perang Injil kita. Hari mana pulang semula. Dia ramai hari ini saya langsung dibuka ni. Kita main lah macam ganti ustaz saya. Cerita sikit dalam buku dengan kita habis. Kalau saya sebelum habis ni di tanpa hari ni tak boleh jadi kalau kita pupuk pada masa yang lain. Kalau lebih rezeki oleh Allah kita berkuar lagi bersama. Lagi akhir saya akan cerita sikit berkenaan dengan hadis. Ini yang mempunyai wasiat. Wasiat mana? Daripada Syekh bin Nasiruddin. Baik, kembali. Ya ibadi kullukum 'alim illa man kasabtum fastaksuni aksikum. Wahai hamba-hambaku, kamu semua ni adalah orang yang belajar pakaian. Tak ada pakaian. Illa man kasabtum, melainkan mana-mana orang yang aku berikan pakaian padamu. Fastaksuni, minta pakaian kepada aku, aksiku, pasti aku akan berikan pakaian kepada kamu. Tuan-tuan, kita gambarkan bahawa pakaian ini adalah merupakan mejerim kehidupan kita. Rumah, kereta, harta benda. Maka kesemua ini merupakan takdir daripada Allah, anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka minta bagaimana daripada Allah, moga-moga Allah berikan kepada kita harta yang boleh kita pakai untuk memperjuangkan agama Islam. Harta yang boleh kita pakai untuk melihat ramai lagi masyarakat yang ingin mengkaji berkenaan dengan agama Islam. Ini tuan-tuan dari semua benda ni saya sebut sekian. Kami ni datang dari hadis. Alhamdulillah sekarang ni dari hadis di Kedah tu dah naik ke tingkatan yang tinggi sekian. Dulu sebelum ni kami buat pengajian di Bukit Mall. Dia buat Bukit Mall yang besar, ekor. Jadi ramai masyarakat dan penduduk yang ada. Lepas tu sekarang ni bila bangunan dah hampir siap, bangunan di Tukli, kampung Tukli dah siap. Tapi dah siap sebenarnya, baru siap tingkat bawah ni. Tapi tingkat bawah yang siap pun dalam keadaan yang serba kurang. Apa tingkat pun tak ada lagi, kipas dah ada, lampu dah ada, kapek pun tak ada lagi, sound pun tak ada lagi, pakai sound biasa. Jadi maksudnya banyak betul lagi yang diperlukan. Di tuan-tuan, di kira main ni saya nak promote tuan-tuan. Pertamanya saya nak bawa amanah daripada Syekh Nasri bahawa di kali main ni mana-mana tuan-tuan yang ada dana
tengok anak dia hafal Quran hadis, Quran menghafal, hadis menghafal, kami malukan. Kami akan buka punya bidang baru pada awal bulan, pada bulan 10 nanti. Bulan 10 kita akan buka punya bidang baru untuk daftar. Kemudian yang mana yang daftar tu mesti kena ikut tabligh. Tabligh ataupun orientasi lah. Tabligh selama 2 minggu kena mula hafal Quran, untuk diberi baca Qur'an atau tak. Maka selepas tersebut barulah dia akan masuk ke dalam hadis. Baik. Tengok peringkat lah. Sama ada peringkat tahfiz ke, ataupun peringkat sanawi ke, ataupun peringkat dalam hadis ke, macam mana kalau itu setelah daripada orientasi atau tabligh selama 2 minggu. Ini saya nak buka. Tuan-tuan kalau kita ada anak sekarang, kami mengalu-alukan. Tempat ni kami serah Tuhan. Masuknya saya nak sendiri. Dia kata kami dalam hadis ni tak risau. Ini saya nak laporkan. Tak risau berkenaan dengan rumah nak cari ke ataupun apa-apa yang diperlukan, sebab kita mengajar. Orang nak naik dia tolong. Sebab pesan guru kami Syekh Nurdin kata jangan tolak belajar kalau tak masuk. Sebab kalau kita tolak belajar, takut belajar yang kita tolak tu adalah belajar yang berkat. Keberkatan tu ada dekat dia. Rupa-rupa tu kan. Dulu masa kami 20 orang, di kami yang sama saya biasa. Dulu masa kami 20 orang belajar, tak cari lagi. Didik 20 orang je, didik setahun, 2 tahun. Akhir sekali bila Syekh Nurdin dia pesan, dia kata jangan sekat buka bab rumah sewa ke, duit ke apa ke, nanti Tuhan akan bagi. Rupa-rupa tuan, bila kita ikut dengan cakap Syekh, buka kenyataan, ramai masuk. Tengok tuan, semua yang masuk tadi selesai tak? Memang ada masalah, tapi masalah tu selesai. Selesai satu selesai. Yang mula-mula kami risau ni, macam mana nak cari rumah sewa ni? Tak jumpa rumah sewa. Rumah sewa untuk sementara sebagai rumah asrama bagi belajar. Tak jumpa. Tapi bila tengok belajar, tiba-tiba ada orang nak pergi sewa. Main ke dalam hadis bagi kata, rumah saya ada, kalau ada pasal boleh. Macam tu, dia tawar. Ini yang kata Tuhan atur rezeki ni. Kita buka dan ini Tuhan atur rezeki. Maka sabarlah tuan. Ini kira saya main tak tahu rezeki macam mana. Kira tuan mana-mana yang nak sebelah, alhamdulillah boleh. Boleh semakan, sama ada berikan kepada tuan-tuan besar masjid. Kemudian Nabi Syekh Nasr datang, ambil lagi. Tapi cuma saya nak berkata, kami masih lagi memerlukan banyak lagi kewangan duit untuk nak bina, membangunkan sebuah sekolah yang mana kita kata, kalau kata Syekh Nasr, dia kata setakatlah betul-betul kat Malaysia tak ada lagi dah macam mana yang dibuat. Dan harapan kami nak sekolah kami ni seolah-olah jadi macam diubah yang ada di India. Lepas ni mana-mana orang yang nak buat hadis, mulai kata hadis. Maka tuan, diubah tu sekarang kita dapat setelah 100 tahun. Dah 100 tahun dia hidup, maka baru dia macam sekarang. Maka tuan, kita mengharapkan dalam hadis yang ada pada hari ini, para ahli ulama bila hadir kita tahu yang pasti akan pergi ke dalam hadis. Dan juga kita mengharapkan mudah-mudahan kita dah merupakan orang pertama yang meletakkan tapak untuk bergerak dalam hadis. Isu ni bila lahirnya ramai ulama, lahirnya ramai kawan Islam, rupa-rupanya siapa yang letak tapak? Kita yang meletakkan tapak tersebut. Hasil daripada keringat kita tak buat apa pun, kita ambil duit dari poket kita, tabung main pun kita ambil duit kita berikan kepada tuan-tuan bersama kita. Di luar sana tuan-tuan nanti bila tengok kat depan tu ada buku-buku karangan Syekh. Memang Syekh dia buat buku tersebut, dia tulis dan dia nak jadikan buku ini adalah sebagai sumbangan Syekh bagi tapak pembangunan hadis. Ini kalau tak main 100 tahun yang ke depan ni bermula dengan tahun ni. Ini tahun yang ketiga. Tahun yang ketiga sebelum mencapai 100 tahun yang akan datang. Maka inilah merupakan tahun tapak. Maka Syekh yang sumbangan dengan cara dia buat buku. Dia nak bagi duit, dia pun perlukan duit. Maka dia buat buku.
mudah-mudahan buku yang ada ini terjual dalam depan, tuan-tuan beli buku tersebut dan akhir sekali duit itu digunakan pakai untuk bangunan berhalis insyaAllah. Sekarang ni kita ada wadah katakan buku ya, buku kita ada mandu, ada wadah-wadah muslim, nanti minuman lain. Jadi mudah-mudahan diterima kepada Allah untuk usaha yang kita buat pada hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala akan berkati dalam hati serta Allah akan memberikan rezeki yang melimpah lebih semata-mata untuk melihat lahirnya ulama-ulama yang ramai di Indonesia insya-Allah. Jazakumullah. Baik. Maka tuan, Tuhan yang bagi material, Tuhan yang bagikan pakaian yang ada pada kita, material yang ada pada kita, maka kita nak tanda syukur kepada Allah adalah bicara kita semua untuk mendorong agar Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sini yang terakhir, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-Ku, kamu semua ni buat dosa siang malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, padahal aku ni merupakan Tuhan yang Maha Pengampun. Fastaghfiruni aghfir lakum, minta ampun daripada aku, pasti aku akan ampunkan dosa kamu. Tuan, kita sekarang ni berada dalam bulan Ramadan. Ini hari yang ke-18, hari yang ke-19. Hari yang ke-19 masih lagi kita berada pada fasa yang kedua. Malam ini adalah malam yang terakhir. Kita berada pada fasa yang kedua. Fasa yang mana merupakan waktu yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, kita mohon daripada Allah mudah-mudahan dengan kita berada dalam bulan Ramadan ini, Allah buka seluas-luasnya pintu syurga, Allah tutup secara rapatnya pintu neraka, dan kita termasuk di kalangan orang yang menjadi diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Aisyah ketika mana bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalaulah aku ini sempat bertemu dengan para al-Qadar, apakah nasihat kamu supaya aku buat doa apa yang aku baca? Lalu kata Rasulullah, wahai Aisyah, baca doa, Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Engkau merupakan Tuhan yang Maha Mulia, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang ciptakan kepada keampunan, maka ampunkanlah dosa aku. Ini yang Nabi ajarkan. Nabi ajar kepada Aisyah supaya minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa yang Nabi ajar supaya minta ampun? Sebab Aisyah tahu kata waktu itu adalah waktu yang mustajab untuk doa. Nabi ini diajar kepada masyarakat, para sahabat, diajarkan kepada kita umat Nabi Muhammad bahawa bila datangnya waktu yang mustajab untuk berdoa, minta supaya Allah ampunkan dosa kita. Benar-benar. Kadang-kadang kita terfikir, hebat sangat ke maksudnya minta ampun dosa? Kita kadang-kadang terfikir bila masih ada waktu yang mustajab untuk berdoa, minta apa? Ya Allah akan bagi kita rezeki. Ya Allah kamu bagilah kereta ni tukar dengan besar. Asyik pakai ke sana dan apa ni? Bagilah Tuhan rezeki. Kereta sana ni tukar bagi pakai MPV ke Innova kadang-kadang. Ya Allah kamu rumah ni tak apa. Buat nak apa dapur ke, nak apa dia ayam ke ada. Ya Allah bagilah makul doa pun ini. Bagilah betapa dapur di rumah. Bagi rezeki. Itu kadang-kadang kita minta betul. Tapi Nabi dia dah ajar kepada Aisyah, bila waktu yang mustajab doa, minta Aisyah bagi ada banyak kenderaan, bagi anak binatang pilihan. Wahai Aisyah, minta supaya kita hidup lebih kaya sikit. Tapi tak ada itu. Tapi apa yang dia ajar supaya minta ampun dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Satu kisah yang sama juga berlaku kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika mana Nabi panggil Umar, Nabi panggil Sayyidina Ali, wahai Umar, wahai Ali, aku nak wasiatkan kepada kamu dulu. Ketika mana di zaman kamu, wahai Umar, maka kamu akan bertemu cari seorang pemuda yang datang dari Yaman, dan dia ini merupakan wali Allah. Doa yang sangat kabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
datang. Wahai Rasulullah, kalau kami bertemu dengan dia, apa yang kamu nak wasiat kepada kami? Rasulullah kata, kalau kamu bertemu dengan dia ni, maka kamu minta kepada dia doa kepada Allah, moga Allah ampun dosa kamu. Ayat ketika mana datangnya seseorang yang mana Allah makbulkan doa dia, Nabi kata namanya adalah Uwais al-Qarni. Ketika mana datang seseorang yang mana Allah makbulkan doa dia, maka Nabi ajarkan kepada para sahabat supaya doa yang makbul minta supaya Allah ampunkan dosa. Padahal Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu kedua-duanya merupakan ahli badar. Ahli badar ni confirm dosa mereka diampunkan dan lalu dan yang akan datang. Tu pun Nabi ajarkan kepada kedua-duanya supaya minta Uwais mohon pada Allah ampunkan dosa kami. Hebat sangat ada apa dosa ni. Baik. Jadi ketika mana di zaman Sayyidina Umar rombongan yang datang daripada Yaman. Datang sebuah rombongan dari Yaman tanya ada tak Abu Uwais al-Qarni? Ada. Datang rombongan yang kedua tanya ada tak Abu Uwais al-Qarni? Ada. Datang rombongan yang ketiga rombongan yang sebelumnya ada tak Abu Uwais al-Qarni? Ada. Sebab apa yang Khalifah cari Uwais ni? Dan sebab saya nak bertemu dengan dia. Ish. Wahai Khalifah, Uwais ni dia ni orang gila. Orang gila. Tak apa, tunjuk kat saya benda-benda Uwais. Tu Uwais ada tak? Sayyidina Umar bila tengok di sana, rupa-rupa Uwais dalam keadaan sedang mencari makanan di bahagian sampah. Dia terima saya makanan. Dan sedang bersembang dengan anjing. Uwais al-Qarni. Baik. Dan masyarakat kampung, penduduk yang tinggal bersama-sama dengan Uwais kata Uwais ni adalah orang gila. Macam mana kita kisah dia? Kisah yang ada tertutup apa putih di belakang kau. Ketika mana satu hari Uwais ni dia tinggal bersama dengan Mak. Kemudian Mak dia minta kepada Uwais, wahai Uwais, tolonglah Mak ni tak lama dah. Mak ni sebelum Mak ni meninggal, Mak nak minta supaya Mak ni boleh haji. Lalu Uwais kata, Mak kalau boleh Mak kita ni kenderaan tak ada, bekalan tak ada, macam mana? Uwais, tolonglah Uwais, dudukkan rapat Mak ni. Mak tak boleh nak jalan, Mak sakit. Uwais pun dia ada yang lain, lalu dia kata, okey nama, kalau dulu saya kisahkan. Tuan-tuan, Uwais ni dia beli anak lembu, dia takut anak lembu ke belakang, naik bukit. Petang pagi naik bukit, malam turun. Petang turun. Pagi naik bukit, tanggung lembu, bukan nak tarik, tanggung anak lembu ke belakang. Naik bukit sampai di atas, petang turun. Esok pagi naik, petang turun. Orang kampung tengok, gila kan? Dia bawa ada lembu. Ada lembu tarik je lah, dia buat kaki. Bukan kaki kita, bukan kaki dia patah. Tarik je lah. Orang kata, gila Uwais ni. Rupa-rupa tuan, bila Uwais tempat dalam keadaan itu, tempoh 8 bulan sebelum datang ke bulan Zulhijjah, maka badan dia bertukar daripada badan yang lemah jadi badan yang kuat. Untuk ni timbul. Sebab apa yang dia buat itu? Sebab dia nak Allah dia pergi buat haji. Bila datang dari bulan Zulhijjah, maka tuan Uwais ni ditanggung mak dia di depan. Ditanggung mak dia pegang depan, belakang dia jalas makanan. Berjalan dari Yaman pergi ke Mekah, buat haji di sana, bawa sa'i, Mina, Arafah dan lain-lain. Akhir sekali kita balik sampai ke Yaman semula. Orang masih lagi kata, gila ya, gila apa Uwais. Mak dia kata kepada Uwais, wahai Uwais, apa yang kamu doakan ketika mana di Mekah? Wahai ibu, aku berdoa supaya aku ini menjadi anak yang soleh, anak yang mana berbakti kepada ibu. Lalu mak dia kata, wahai Uwais, mak nak minta satu permintaan. Apa dia? Mak nak minta supaya engkau doa kepada Allah,
aku yang ada ni, inilah merupakan penyakit yang nak kafar oleh suatu. Inilah merupakan penyakit yang mana mengingatkan aku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh wahai ibu. Wais, kamu nak jadi tak anak yang soleh? Nah, kalau kamu nak Wais, tunaikan permintaan ibu ni, tunaikan permintaan mak ni, doa pada Allah, moga Allah berikan kesembuhan padamu. Mak dia tahu kata Wais ni adalah seorang yang mana aku doa dia. Habis sekali Wais, aku dengan permintaan ibu dia berdoa kepada Allah. Esokan harinya, seluruh penyakit sopak yang ada pada badan dia, semua dia hilang. Cuma diminta pada Allah, ya Allah aku tinggalkan sedikit di belakang kepala aku ini. Mudah-mudahan dengan ada sedikit ini, aku akan tetap ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah. Dan ada sedikit ini, engkau akan kafar dosa aku. Rupanya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sopak putih di belakang ini merupakan data ketika mana di zaman Sayyidina Umar bahawa ini merupakan Uwais yang benar. Lalu ketika mana Sayyidina Umar bertemu dengan Uwais, tengok putih Uwais ni dia berkata jadi orang gila. Tengok di belakang betul ada data putih, seperti mana yang disebut oleh Rasulullah SAW. Lalu bila berdekat dengan Uwais, dengar Uwais ini bersembang dengan anjing. Nah, beritahu kepada zuhurnya Uwais ni, apabila bersembang dengan anjing, dia kata apa? Wahai anjing, aku ada makanan aku, kau ada rezeki kau. Maka di antara kita berdua ini tak tahu lagi siapa yang lagi mulia. Kalau aku masuk ke dalam syurga, maka aku yang lagi mulia dari engkau. Tapi kalau engkau yang masuk ke dalam syurga, engkau lagi mulia daripada aku. Apa kau syurga? Rendah jadi betul. Kita akan dengan anjing kan? Anjing dah haram. Anjing gila tak betul apa? Kita. Tapi nak beritahu kepada wali Allah ni, dia punya rendah diri dia. Sampai dengan anjing pun dia rasa macam diri dia lagi nak. Waisakan. Lalu ketika mana Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bertemu dengan Uwais, tak sempat lagi nak bertemu, tak sempat lagi nak beritahu hasrat mereka kepada Uwais. Uwais kata apa? Aku mengharapkan mudah-mudahan inilah merupakan pertemuan kita yang pertama dan terakhir. Sebab apa yang kita maksud? Kata Sayyidina Umar. Sebab apa yang kita maksud? Sebab Uwais ni dia risau dan takut untuk bertemu dia khalifah. Sebab dia tahu jawatan khalifah merupakan jawatan yang terbentang pada fitnah. Jawatan khalifah merupakan jawatan yang terbentang pada dosa. Kalau buat salah sikit, dosa. Kalau tak buat apa yang dicakap, maka dosa. Dia risau dan takut dan bias itu kena kepada dia. Maka dia doa pada Allah, mudah-mudahan inilah merupakan pertemuan yang pertama dan terakhir. Bahkan tak sempat lagi Sayyidina Umar sendiri memberitahu hasrat, amanah, wasiat dari Rasulullah SAW. Dah Uwais tahu. Bahkan Uwais kata, wahai Umar, aku sebenarnya datang ke sini untuk nak melunaskan wasiat Rasulullah SAW. Wali Allah. Lalu dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Maka tuan-tuan, nak cerita kat mana? Nak cerita berkenaan dengan keampunan. Sebab apakah bila bertemu dengan orang yang paling makbul doa dia, Nabi ajar supaya minta ampun. Sebab apakah bila bertemu dengan waktu yang paling mustajab doa, Nabi minta supaya minta ampun. Hebat sangat ke ampun ni? Sebab tuan, minta ampun ini merupakan faktor utama seseorang untuk menjadi orang yang soleh dan soleh. Sebab kadang-kadang tuan, kita ni apabila dosa banyak, doa selalu lah. Doa ni selalu lah. Anak kita nak katakan, kita kata, mak jangan pulang malam. Dengarlah cakap, mak ni dah faham, mak ni pengalaman banyak. Mak pesan, mak ngaji bagi elok, jangan main di sekolah. Ini sebab apa yang dapat peperiksaan fail banyak ni? Mak pula dia nakal, tak dengar cakap. Mak ayah pula dia kata, rumah sangat tak? Bagi minta maaf rumah supaya anak dia diberikan hidayah, anak bagi anak soleh. Tapi sebab apa yang tak rumah juga, rumah bukan rumah kita terhalang dan sampai kepada Allah disebabkan terhijab dengan dosa yang banyak. Maka tuan, apabila ada waktu yang mampu untuk berdoa, orang yang mampu untuk berdoa, Nabi ajar
pada hijab ini, maka ketika itu kita berdoa kepada Allah, doalah apapun sampai kepada Allah, Allah mengabulkan doa semua. Kita mohon kepada Allah supaya Allah berikan rezeki yang murah. Doa sampai kepada Allah, tidak ada hijab, lalu Allah berikan rezeki kepada kita. Kita mohon kepada Allah berikan kepada kita anak yang saleh-salehah, sampai doa kepada Allah, lalu Allah mengabulkan doa tersebut. Kita mendapat anak yang saleh dan yang saleh. Inilah merupakan murabbi Rasulullah SAW yang mana nampak faktor utama. Inilah merupakan faktor apabila doa seseorang tidak makbul oleh Allah disebabkan dosa yang terlalu banyak. Maka Nabi ajar kepada kita supaya buang dosa. Buang dosa. Ini benda yang faktor utama. Maka tuan-tuan, sebenarnya Ramadan kita mudah kepada Allah, kepada Allah ampun dosa kita. Bahkan Nabi ada bersabda mengatakan awal, "Faya ajaban. Faya ajaban liman adraka Ramadan fala yughfaru lahu." Hebatnya bagi mana-mana orang yang mana mereka sempat bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tak diampuni dan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya. Maka tuan-tuan, dengan Allah membuka segala luas pintu keampunan Allah. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah ampunkan dosa kita. Allah berikan rahmat kepada kita, berkati kita di atas muka bumi ini. Dan akhir sekali kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan kita dianugerahkan sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, "Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa seperti mana diwajibkan kepada umat yang terdahulu di kalangan kamu. Moga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Hasil dari Ramadan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak dapat takwa, nak dapat perkara tersebut, nikmat tersebut, maka mesti dalam keadaan diri kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah banyak-banyak supaya dosa kita diampunkan. Fastaghfiruni aghfir lakum. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Berbagi ayat itu tak sabar. Sebab saya pun nak belajar ini kalau balik tu kalau kita mati-matian kita ada mati masih. Nah, mudah-mudahan kita harapkan pertemuan kita pada hari ini berhenti dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sikit nak contoh, sekarang ni kami di Darul Hadis ni ada buat program kuliah Ramadan. Ada pengajian, ada buat puasa, tadarus, mulai dan lain-lain. Sebab sekarang ni Darul Hadis dalam seperti mana yang dibawa oleh Syekh Nasri, dia nak bawa masyarakat supaya ikut kafilah Darul Hadis. Kafilah Darul Hadis ni dia ada, dia punya 10 amalan yang mesti dia laksanakan. Usaha untuk buat tadi. Antara yang disebut oleh Syekh, pertama adalah kita mesti habiskan Al-Quran sebulan 3 kali Ramadan. Kemudian antara lain adalah salat tarawih 20 rakaat setiap malam. Kemudian setiap hari mesti kena buat salat sunat tasbih. Setiap hari mesti kena salat berjemaah tak tinggal dalam satu. Ada 10 benda yang saya pun sebut sikit lah. Dia tak tahu banyak. Nanti biar saya datang malam ni tadi. Nah, dan juga saya nak bawa pesanan. Dia kata malam ni saya nak bawa pesanan malam ni mai hadiah ramai. Saya tanya mana? Tapi kita hadiah ramai. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, dia mungkin saya nak cerita mereka apa sebelum benda. Kalau saya nak cerita lagi, langsung dia sebut di mana. Apa benda yang sebelum benda itu merupakan kafilah dan hadis. Supaya apa? Supaya kita duduk dalam bulan Ramadan, benda yang kita fikir adalah berkenaan dengan ibadah. Bab makan ni kira ala kadar. Mana yang ada makan kita makan. Kita tak mau jadi seperti mana ada sebagai orang dia bangun tidur pukul 10 pagi fikir apa sehari tak makan. Sehari buka puasa nak makan apa? Semalam dah makan dah ikan 3 rasa. Nak cerai pun sehari buka puasa dia lupa kata diusut juga. Waktu asal ni adalah waktu yang mana memang waktu kita saja tak kata balik kita mesti kira pergi bazar. Jadi tuan-tuan, kita bulan Ramadan ni antara di besar Syekh buka puasa ni tak kalah kadang. Tak perlu nak perlu. Kalau mana orang yang betul-betul ketika buka puasa
Kita nak supaya masjid-masjid di seluruh negara di mana tempat buat jadi seperti mana masjid ini. Pengajian yang ramai, pengajian begitu, kemudian program yang penuh